Okey, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke video yang kedua, part yang kedua. Yang mana video kali ini saya akan menceritakan kepada anda lebih mendalam apa fungsi sebenar dalam perniagaan Facebook personal kita dalam perniagaan kita seharian. Maksudnya yang lebih tepat, bagaimana kita nak guna Facebook personal kita ni untuk kita berniaga. Okey. Sebelum kita nak mulakan, kita kena faham fungsi-fungsi dan apa yang kita perlu buat untuk kita nampakkan produk kita kepada lebih ramai customer yang tepat. Ingat saya ulang, apa yang kita perlu buat untuk kita nampakkan produk kita kepada lebih ramai customer yang tepat. Okey. Untuk ciri-ciri customer perfume Hajar Aswad, saya ada berikan modul di dalam grup. Tuan-tuan boleh rujuk pada modul tu. Saya ada terangkan ciri-ciri customer produk ni siapa. Dan tuan-tuan perlu cari orang-orang ni untuk kita tunjukkan produk ini kepada mereka. Okey, baik. Permulaan yang pertama. Okey, ini bila kita buka Facebook dekat apps ni, apps di telefon kita ni, lebih mudah kita nampak. Ini kita panggil sebagai Facebook personal. Okey, yang ni kita panggil sebagai Facebook personal. Alright. Okay, kita pergi dekat kita punya profile kita. Okay, ni profile. Kita klik gambar, kita keluar profile kita. Okay, ini adalah Facebook saya lah. Alright. Okay, di sini tuan-tuan boleh guna aplikasi story. Contoh kalau story ni, tuan-tuan boleh update story, gambar ataupun testimoni setiap hari. Katakan di sini saya nak update testimoni. So, saya pergi dekat album testimoni saya. So, saya akan update testimoni. Saya akan tengok mana yang best. Okay, yang best yang mana? Okay, kita tengok. Okay, kita try yang ni. Kita try yang ni. Okay, testimoni bau gebu lembut ni. Okay, jadi kita kecilkan sedikit. Okay, kita kecilkan sedikit. And then kita get started. Cancel. And then kita share kepada story. Kita share. So, dia akan naik di story kita lah. Alright. Kita share kepada story yang tu. Itu cara mudah kita nak share kepada story. Saya tunjuk lagi sekali contoh. Okey, saya tekan add story. Ini salah satu kegunaan dia lah story ni. Saya tekan gallery. Contoh kali ni saya nak letak gambar produk pula. Katakan saya letak gambar produk pula Wait. Letak gambar produk pula. Saya akan letak gambar. Sebentar. Saya akan letak gambar produk. Okey, saya letak gambar ini. Alright, saya letak gambar ini, saya kecilkan and then saya tekan. Saya tulis sikit lah, saya boleh tulis. Saya tulis, okay. Satu set RM 100. Okay, satu set RM 100. Komen dan kita letak dekat atas ni. Ataupun kat sini kita boleh tukar color dia. Kita tukar color, kita boleh tukar juga. Okay, tekan huruf ni. Ataupun kita tekan kat sini. Okay, kita tukar. Kita nak color apa? Kita nak color kuning ataupun color hitam. Ni color hitam, color pink ke, kita color ni dah. Alright, satu set RM100. Okey, kita share kepada story. Mudah kita update pada story. Namun begitu, kita update lah status iklan sebanyak mana sekalipun, jikalau ini saya tunjuk ini friends, kawan kita. Jikalau friends kita ni tak cukup 5,000, so fungsi kita tak berapa nampak ramai orang lah. Walaupun kita pernah post dekat Facebook personal tapi ada orang yang beli, sebenarnya kita boleh dapat ramai lagi apabila kita ada lebih ramai kawan yang memenuhi ciri-ciri customer kita. Jadi tuan-tuan, yang mana kawan-kawan yang baru 100, 200 tu pelan-pelan tambah kawan. Tambah kawan yang memenuhi ciri-ciri pelanggan kita. Sebagai satu contoh Sebagai satu contoh, kalau tuan-tuan tengok di sini, saya tekan see all friends saya. Okey, saya kawan-kawan dekat saya ni, tengok perasan semuanya berumur 30 tahun ke atas. Kebanyakannya adalah 30 tahun ke atas. Maksudnya mereka-mereka ni adalah dalam golongan customer-customer saya. Dalam golongan ciri-ciri customer yang membeli produk perfume Hajar Aswad. Yang ada pernah pergi Mekah, nampak ada gambar. Ni Abu Aiman ni pernah pergi Mekah. Alright. Upah haji, orang-orang yang buat upah haji. Okay, ustaz-ustaz. Okay, ini salah satu contoh bagaimana kita nak tambahkan kolam customer kita di dalam Facebook personal.
Ini kita bagi kolam kita lah. Kolam kita ni boleh capai limit dia 5,000. Tapi untuk button follow lebih pada tu, beratus ribu, juta pun boleh. Kita lepas kita telah famous, orang dah kenal kita, mungkin lebih ramai lagi orang akan follow kita bila kita hari-hari kita kongsi benda yang baik. Contoh kita kongsi tentang solat, tentang faedah duha, tentang faedah solat sunat. Jadi kita kongsikan benda-benda yang baik setiap hari untuk tatapan sahabat-sahabat, untuk peringatkan sahabat-sahabat kita. InsyaAllah lama-lama sahabat-sahabat ni akan kenal kita, dan sambil-sambil kita menjual juga wangian Kota Mekah ni, insyaAllah. Alright. Jadi kawan kita ni kena tambah lagi. Bila kita tambah ni, make sure, seperti satu contoh apa yang ada dalam modul tu, kalau tuan-tuan tengok, customer kita adalah seorang lelaki dan wanita berumur 30 tahun ke atas yang mempunyai Facebook. Okey. 30 tahun ke atas yang mempunyai Facebook, yang pernah pergi umrah atau haji, ataupun yang berkeinginan untuk pergi umrah atau haji, yang menjaga solat, yang ada kecenderungan ke arah lebih kepada Islam. Okey, lebih kepada menyemarakkan semangat Islam. Orang-orang yang menjaga solat, orang yang selalu tengok post-post agama, live-live agama, ceramah-ceramah agama. Ini antara golongan-golongan yang di dalam golongan target customer kita sebenarnya. So kita jangan kita campur adukkan customer yang kita dah tahu dia solat pun tidak. Okey. Kita nak nasihat dia bukan senang. Jadi kita tahu dia bukan customer kita, jadi kita jangan fokus pada minority. Kita fokus pada golongan yang majority yang sudah terang lagi bersuluh, memang ada depan kita dan kita tahu dia dekat mana. Okey, kita tahu dia dekat mana. Mungkin dia ada dekat page-page ustaz, page-page ustazah, kan? Tuan-tuan boleh follow page Ustazah Asma, page follow Ustaz Azhar, Ustaz Kazim, lagi siapa lagi yang famous, ustaz-ustaz yang ada ceramah-ceramah ataupun kelas-kelas Al-Quran yang ada. Okey, boleh follow page-page tersebut. InsyaAllah tuan-tuan akan jumpa circle kumpulan kelompok yang akan menjadi customer kita yang ni. So ramaikan lagi. Okey, ramaikan lagi. Kat sini kalau tuan-tuan lihat ni 1357 je. Sebab apa saya kurang kawan kat sini? Sebabnya perniagaan kami dah fokus pada iklan berbayar. Jadi kita tak fokuslah pada personal ni, tetapi pada tuan-tuan yang nak fokus kepada zero cost marketing, iklan percuma. Ini cara dia. Okey, ini cara dia. Dia mungkin lambat sikit untuk kita dapatkan result yang luar biasa, tetapi insya-Allah kalau kita buat hari-hari kita buat, yakin dengan rezeki Allah Taala, insya-Allah kita akan dapat. Okey, insya-Allah kita akan dapat. Baik. Ini salah satu cara. Okey, yang seterusnya saya akan tunjuk bagaimana cara nak post iklan. Okey, saya ada post satu tentang wangian kasturi hari ini. Okey, kalau kat sini tengok ramai yang pernah bertanya wangian kasturi ada ke? Alhamdulillah, segala urusan stok hari ini dipermudahkan dan diberikan semangat baru dengan lahirnya wangian kasturi putih. Wangian kecintaan sang lelaki yang memakainya pasti membuat isteri di rumah melekat sentiasa dengan haruman kasturi putih. Ini sedikit post gambar kasturi putih lah. Okey. So dekat sini bila saya post tentang kelebihan produk kasturi putih ni. Kasturi putih ni dulu kita tak ada, tapi apabila ramai sangat tanya ada tak kasturi, jadi kita alhamdulillah kita dapat masukkan kasturi putih. Mulanya kita nak dapatkan kasturi kijang, tapi sebabkan ada beberapa unsur yang saya tak berapa nak seronok, jadi kita ambil kasturi putih lah, yang mana dia daripada pati bunga lah. Itu lebih baik daripada nak menceritakan kelebihan yang saya tak tahu dia punya sahih dia macam mana, kan? Kasturi kijang putih ni tak tahu hasil dia macam mana, sejarah dia saya tak berapa yakin dengan itu. Jadi kita ambil yang selamat lah, yang kasturi putih daripada pati bunga ni. So tak ada nak kata syirik ke apa, tak ada, insya-Allah. Alright. So dia memberi aroma sensasi yang lembut, unik, mendamaikan. Okey. Yang ni sesuai untuk lelaki dan wanita. Ini salah satu contoh lah iklan di post. Nak jadi ejen, ini iklan ejen lah. Biasanya saya akan post satu gambar. Kalau nak iklan jualan pun boleh buat macam ni, 4 gambar. 1 gambar produk, 3 gambar testimoni. Kita fokus, kita share. Alright. Ini salah satu contoh juga bagaimana saya buat iklan. Saya akan tulis balik. Kalau tuan-tuan tengok kat sini, alhamdulillah barang dah sampai. Saya beli sebanyak tersebut. Sedapnya bau harum bunyi duduk dapur, tengah masak pun bau. Dia tanya bau apa ini wangi. Jadi kalau tuan-tuan perasan, tuan-tuan baca testimoni yang gambar testimoni ni, saya salin semula apa yang ditulis dan saya
buat penutup kata dan pembuka kata dan penutup kata. Kita salin balik je apa customer tulis. Okey, insya-Allah. Nanti kalau rajin sikit letaklah gambar produk. Letak gambar produk sekali. Okey. Alright, ini salah satulah contoh kegunaan Facebook personal kita. Yang paling penting sekali kita boleh guna untuk story satu. Lepas story kita boleh post juga di sini. Ini story. Story ni boleh guna hari-hari lah. Sehari buatlah 2-3 post lah. Okay. Tapi kalau tuan-tuan rajin, teknik cara time yang betul untuk kita buat posting. Okay. Kalau ada pen tulis. Okay. 6 waktu yang sesuai untuk kita posting. Yang pertama adalah subuh, yang kedua duha, yang ketiga zuhur, yang keempat asar, yang kelima maghrib, yang keenam isyak. Okay. Kalau nak seronok sikit, nak lebih sikit usaha, buat 7, buatlah tahajud. Waktu tahajud tuan-tuan terbangun dari tidur, buat satu, buat lepas tahajud, share satu. Niat kerana Allah Ta'ala, ya Allah, engkau nampakkanlah kepada orang yang sepatutnya. InsyaAllah. Okay, ingat apa yang tindakan yang kita lakukan, sila sertakan doa. Apabila kita buat satu usaha, letakkan doa keyakinan kepada Allah Ta'ala. Sebab kita kena faham pucuk pangkal rezeki ini datang daripada Allah Ta'ala. Okay, bila kita buat sesuatu, dah buat niat, ya Allah, aku buat ni kerana kamu ya Allah, menjadi rezeki yang halal ya Allah, rezeki kamu yang daripada kamu ya Allah, kau pemudahkanlah segala urusan ni ya Allah. Doa, sertakan doa, yakin. Sebab kadang-kadang bila kita berniaga ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan perasanlah, tuan-tuan pernah berniaga, kita buat sesuatu, kita tak yakin dengan kuasa Allah Ta'ala tu. Kita hilang sedikit keyakinan. Iman tu memang naik turun. Jadi iman kita tu agak longgar sikit kadang-kadang. Tapi bila kita sentiasa ingat kita berniaga ni, ibadah dengan ibadah, dan bila kita sentiasa ingat Allah, itu yang Allah nak, dan benda tu akan menjadi kita lebih dekat dengan Allah Ta'ala. Bila kita buat sesuatu, nak post iklan je, ingat Allah. Nak post iklan, ingat Allah. Nak buat apa pun kebaikan, nak buat apa pun sekalipun lah, ingat Allah Ta'ala. Nak makan, ingat Allah. Nak masuk tandas, ingat Allah. Segala-galanya, InsyaAllah segalanya akan dipermudahkan urusan. Okey, ini sedikit sebanyak tentang kegunaan Facebook personal. Ingat dekat sini ada 2 cara. Satu story, yang kedua adalah post biasa harian. Okey, post biasa harian. Kalau post biasa harian ni, kalau boleh jangan letak harga, jangan letak harga lah sebolehnya. Jangan letak harga. Kalau nak letak harga boleh, tak ada masalah pun sebenarnya. Boleh je letak. Terpulang lah kalau nak letak ataupun tidak. Tapi kalau tanya saya, dia lebih pada bersifat berkongsi. Kita berkongsi pendapat, berkongsi kelebihan. Itu kegunaan Facebook personal kita. Kita jangan buat iklan 300 mai beli. Tak. Kalau nak buat macam tu, kena buat live. Okey. Kalau di post macam ni, jangan buat macam tu. Di post macam kita cuma kongsi saja, berkongsi informasi tentang produk kita kepada pelanggan-pelanggan kita. Okey. Baik, ini sedikit tentang kegunaan Facebook personal. Okey. Last but not least, saya ingatkan, pastikan kolam tuan-tuan ni friends ni, kolam ni yang tuan-tuan kena tambah kawan lagi, supaya kawan-kawan ni yang memenuhi ciri-ciri orang yang kita pelanggan yang saya dah bagi ciri-ciri customer tu lah. Yang saya cakap tadi tu, seorang lelaki dan wanita berumur 30 tahun ke atas, tinggal di Malaysia, yang punya Facebook, yang pernah ke umrah haji, ataupun yang berkeinginan nak pergi umrah atau haji, yang menjaga solat, yang ada kecenderungan terhadap agama Islam, yang dia ada cenderung kepada ceramah, ada kecenderungan terhadap aktiviti agama Islam lah, program-program Islam ni, insya-Allah. Okey, harap tuan-tuan fahamlah. Mungkin apa yang saya cakap ni terlalu laju. Kalau laju sangat, tuan-tuan stop, pause, ulang balik. Okey, saya minta maaf lah. Kadang-kadang saya ni cakap agak laju juga. Biasalah orang Kedah kan, orang utara, cuma dia tak keluar sangat lah utara tu. Sebab orang kata apa, banyak merantau kan. Jadi saya cakap biasa saja supaya ramai semua boleh faham. Kalau saya cakap utara, takut ada yang tak berapa faham nanti. Jadi kalau terasa laju apa yang saya cakap ni, pause, dan ulang balik dan tulis atas buku. Baik, saya akan terangkan dalam video yang ketiga adalah bagaimana fungsi grup, macam mana kita nak add dalam grup, macam mana kita nak cari grup-grup yang sesuai. Dalam video yang ketiga, part yang ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum.